Tapi dia dah dimasuk dalam surat khabar dan diakui oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kita dah terima. Perdana Menteri mengatakan bahawa dia belum baca waktu itu dia berada di luar negara. EPU belum terima. Iyalah, EPU belum terima, tapi Perdana Menteri macam mana saya nak jawab kita Yang belum Berhormat terima? duduk di bawah jabatan Perdana Menteri. Tak, EPU belum terima lagi. Tak terima. Secara rekod saya cek baru tadi pun saya cek. Saya tahu YB akan tanya soalan ini. Saya baru cek dengan pegawai masih belum terima. Belum terima. Yang Hormat Tan Sri, terima kasih. Saya sekali nak menyoal sikit. Berapa lama lagi Tan Sri boleh habis? Agaknya yang betul. Saya ada sedikit soalan. Kerana sudah ada beberapa orang ahli yang berhormat telah menimbulkan tentang soalan gender budgeting. Jadi saya minta supaya nanti akan jawab, jangan tak jawab dah habislah. Gender budgeting. Gender budgeting di bawah MOF, budgeting bukan di bawah EPU. Di bawah kewangan. Kewangan. Bukan budgeting saya tak buat. Okay. Tapi saya nak sebut sebab Yang Berhormat sebut tentang gender budgeting. Dari segi peranan yang diberi kepada wanita, saya berpendapat bahawa mungkin Malaysia, Tuan Yang di-Pertua, mungkin Malaysia merupakan negara nombor 1. Sebab di negara mana, termasuk Amerika Syarikat ke negara-negara maju, sungguh pun dipakatan mereka maju, tapi di negara mana jawatan-jawatan penting seperti Gubernur Bank Negara dipegang oleh wanita, pengurusi Securities Commission, satu jawatan yang begitu berpengaruh, siapa yang duduk di situ? Laki? Bukan, wanita. EPU, ketua pengarah EPU, wanita. 2 kali dulu wanita, lepas tu diganti oleh wanita, lepas tu diganti oleh seorang lelaki untuk sementara waktu saja, lepas itu dipegang balik oleh wanita. Dan jawatan yang begitu penting sekali di dalam Malaysia, jawatan apa itu? Jawatan ketua teks. Semua orang takut kat dia. Ketua teks, siapa dia? Lelaki? Bukan, wanita. Hashimah Abdullah. Jadi di dalam negara lain ada ada dia punya glass ceiling. Wanita hanya akan dapat maju ke satu peringkat saja. Tetapi di Malaysia kita tak ada bias langsung. Satu lagi. Bila saya menjadi Menteri Kewangan kedua tahun 2004, ketua KSP lelaki dan 3 orang timbalan KSP semua lelaki. Bila saya keluar pindah ke Kementerian Pejabat Perdana Menteri, 3 orang, ketiga orang timbalan KSP itu wanita. Itu mungkin satu KPI untuk saya. 3 itu wanita. Terima kasih. Di LPKP pun wanita. Ya, saya rasa sungguh hebat. Ini merupakan hanya sebahagian daripada gender yang budgeting ataupun gender equality yang kita kata ini. Berapa peratusannya? Malaysia, kalau Malaysia boleh dikatakan begitu hebat. Jadi macam mana nak cakap Filipina di mana presidennya adalah wanita? East Germany presidennya wanita. France separuh daripada kabinetnya wanita. Ya, Mak. Jadi yang tahu lah, Mak. Kita tahu, Mak. Yang di sini ialah, saya rasa yang masalah di sini ialah memang Yang Berhormat dulu dia jaga kewangan juga, tapi beliau tak berapa faham tentang gender budgeting. Nah, apa yang saya faham daripada apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat pada chat tadi, saya rasa Yang Berhormat tak jelas dengan konsep gender budgeting, dan itulah masalah kita ini. Bahawa saya rasa saya harap nanti ada orang yang ada menteri akan jawab tentang ini, kerana di bawah Yang Berhormat, apabila Yang Berhormat berjawab kewangan, Menteri Kewangan,
pada waktu itu pun dikatakan bahawa akan mula menanalisakan bajet dari segi gender, tapi saya tak lihat bahawa Yang Berhormat cukup faham dengannya. Ya, saya terjawab tadi sebab ini perkara di bawah Kementerian Kewangan. Tapi saya hanya mengambil kesempatan untuk memberi satu fakta tentang kelebihan Malaysia berbanding dengan negara-negara lain di dunia. Itu memang tidak boleh dinafikan. Kita begitu terbuka dalam fikiran kita, dan di sekolah-sekolah pun, di universiti 60% lebih wanita. Di negara lain dihadkan. Sungguh pun wanita lebih berkelayakan, tapi hanya sebahagian sahaja diambil untuk maintain dia punya ratio. Tapi kita tidak. Kita terbuka. Barisan Nasional ni. Tuan Yang di-Pertua, saya juga ingin menyentuh tentang isu yang dibangkit oleh Kanowit, Yang Berhormat Kanowit, Tuaran Labis, Lenggang, Tenggara dan Hulu Terengganu, tentang pengumpulan dan pengemasikan data di dalam Bank Data Kemiskinan Nasional IKASI. Untuk makluman, data dalam IKASI dikumpulkan melalui banci isi rumah miskin yang telah dilaksanakan oleh Jabatan Perangkaan di seluruh negara melalui 2 fasa, iaitu fasa pertama dari Disember 07 hingga Jun 08 dan fasa kedua dari Januari 09 hingga September 09. IKASI juga telah diintegrasi dengan sistem data maklumat orang asli (IDAMAK) yang dibangunkan oleh Jabatan Hal Ehwal Orang Asli. Oleh itu, maklumat berkaitan orang asli yang terdapat dalam IKASI adalah sama seperti yang dapat dalam IDAMAK. Selain itu, IKASI juga membenarkan pendaftaran terbuka dibuat. Senarai daripada pendaftaran terbuka ini juga perlu melalui proses verifikasi sebelum dimasukkan ke dalam IKASI. Pemimpin-pemimpin tempatan juga boleh mengemukakan senarai nama kumpulan miskin dan miskin tegar kepada fokus group di peringkat daerah untuk proses verifikasi untuk menentukan kelayakan sebelum dimasukkan ke dalam senarai IKASI. Tuan Yang di-Pertua, untuk melayakkan fokus yang khusus dalam isu ini untuk memutihkan senarai IKASI ini supaya hanya mereka yang betul-betul layak diberi bantuan akan diberi bantuan. Ini penting kerana IKASI akan menjadi satu senarai yang digunakan bukan sahaja oleh ICU tetapi oleh semua kementerian lain untuk memberi bantuan. Jadi saya memang setuju dan dengan saranan Yang Berhormat Lenggong dan Kota Belud, dan ICU akan melalui fokus group ini mengambil tindakan untuk mengemaskinkan list senarai IKASI. Saya ingat frekuensi dah cukup lah. Ya, Bapak Menteri, frekuensi Kita dah 1 boleh jam tambah lebih. frekuensi. Satu lagi dari Menteri dah jawab tadi, Menteri akan dengar cakap Lenggong dan Kota Belud tu. Ya, Tuan Yang di-Pertua, itu saja jawapan saya pada hari ini. Terima kasih. Betul. Saya menunggu sebenarnya jawapan Menteri mengenai isu minyak Kelantan. Sebenarnya saya bangkitkan di bawah portfolio Yang Berhormat Menteri. Takkan satu ayat pun tak ada